para jemaah yang dimuliakan, kesemua kita insya-Allah dihimpunkan oleh Allah Taala pada pagi ini di kalangan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang dimuliakan, yang dinisbahkan sebagai min buyutillah, di antara rumah Allah Taala, dan mudah-mudahan dalam majlis yang terbaik insya-Allah yang disebut sebagai oleh Rasul Raudhah min Riyadil Jannah. Baik, pada pagi ini kita sambung pengajian kita, perkongsian kita menggunakan kitab Mukhtasar Sya'bil Iman, menghimpunkan sejumlah 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan dan himpunan Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Jadi tajuk kita pada pagi ini ialah mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah di atasnya. Mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atasnya. Ini termasuk pada cabang iman yang ke-30, yang ke-36. Jadi pengarang meletakkan kedudukan cabang iman yang ke-36 ialah mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atasnya. Jadi sebelum ni kita dah selesai tajuk amanah. Jadi jenayah ataupun jiwa ini juga adalah satu amanah. Allah berikan, Allah titipkan roh dan jasad kepada kita ini untuk kita tunaikan tanggungjawab kita, amanah kita. Fizikal kita, zahir kita, penglihatan kita untuk apa, pendengaran kita untuk apa, makan minum kita untuk apa, begitu juga kemaluan kita, ke mana kita salurkan. Itu amanah yang wajib kita tunaikan. Jadi kalau kita lihat mengharamkan pembunuhan jiwa itu yang pertama, iaitu pengharaman untuk membunuh ataupun termasuk juga perkara-perkara jenayah, mencederakan, melukakan. Itu adalah sesuatu bentuk yang dilarang di dalam syariat. Jadi kalau kita sebut jenayah, maksud dalam kitab kita ni jenayah apa? Jenayah Islam lah. Kesalahan yang telah diingatkan dan ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian daripada mahkamah. Jadi ada pengadilan dia. Jadi apa yang dilarang? Yang pertama itu membunuh jiwa. Membunuh jiwa. Nafsu binafsi. Membunuh jiwa dengan jiwa. Boleh tak kita bunuh orang? Tak boleh. Hukumnya haram sepakat para ulama. Cumanya kalau nak bunuh pada kategori yang dibenarkan, kita sebut pada awalnya itu untuk memerangi atau membunuh golongan yang membunuh kita, membunuh orang Islam, itu dimasuk pada kategori kafir harbi yang tidak tunduk pada pemerintah Islam dan mereka memerangi Islam. Mereka itu boleh dibunuh kerana mereka membunuh kita, memerangi kita. Cumanya apabila diberikan keamanan, diberikan janji atau terikat perjanjian, maka tak boleh lagi bunuh. Asalnya musyrikin Mekah lawan dengan Nabi SAW dengan orang Islam. Tiba sampai perjanjian Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. 10 tahun tak berperang, angkat senjata. Maka dalam tempoh itu, walaupun asalnya mereka ni adalah musyrikin, mereka adalah kafir harbi yang memerangi Rasul SAW dan orang Islam, tetapi setelah termeterai perjanjian, maka tak boleh lagi bunuh mereka walaupun asalnya harbi. Ini disebut sebagai kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Begitu juga kafir mu'amman yang telah diberikan jamin keamanan kepada mereka. Nanti kita beri contoh dulu kan, dalam perang tiba-tiba sampai waktu mereka mungkin dalam keadaan terkepung dan sebagainya, lalu diberikan tawaran untuk menyerah diri dalam keadaan aman. Jadi mereka setuju dan jaminan itu diberi oleh pemerintah Islam. Maka waktu itu tidak boleh lagi dibunuh mereka, walaupun asalnya mereka itu memerangi kita, memerangi orang Islam. Jadi asalnya boleh diperangi tetapi dalam beberapa keadaan. Contoh dia perang Islam. Masuk negara kita, Malaysia ni dengan cara yang sah. Diberikan visa dan sebagainya oleh pemerintah kita. Jadi waktu itu mereka telah diberikan jaminan keamanan, tak boleh bunuh mereka. Jadi itu adalah sesuatu yang mesti jelas.
Baik. Pengarang mendatangkan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita baca pagi ini insya-Allah. Pertama sekali Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Kita baca dulu ayat yang keduanya pada surah An-Nisa ayat 29 sampai 32. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengasihi kamu. Sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Yang sedemikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Jika kamu menjauhi dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia. Janganlah mengharapkan limpah kurnia dari Allah yang telah berikan kepada sebahagian daripada kamu melebihi sebahagian lain. Bagi lelaki ada bahagiannya dari apa yang mereka usahakan, bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan pohonkanlah kepada Allah Ta'ala akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka dua ayat ini pada surah An-Nisa, ayat pertama ayat yang ke-93 dan ayat kedua adalah pada ayat 29 hingga 32 menjadi dalil kepada cabang iman yang kita nak sebut pada pagi ini, iaitu pengharaman pembunuhan jiwa dan jenayah ke atasnya. Baik. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Maknanya perintahnya larangan membunuh muta'ammidan, dengan sengaja. Bunuh ni ada berapa? Ada 3 kategori bunuh. Yang pertama adalah bunuh dengan sengaja. Sebut dalam Quran muta'ammidan. Hak ni yang dilarang ni. Hak ni yang ditegah. Membunuh jiwa orang mukmin itu secara sengaja. Kerana di sisi Allah Ta'ala, jiwa orang beriman itu mulia sekali. Sebab tu dalam hadis menyebutkan bahawa jiwa orang beriman itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala berbanding Kaabah. Dan meruntuhkan Kaabah adalah lebih ringan daripada membunuh jiwa orang Islam yang haram dibunuhnya. Jadi, kedua-duanya hukumnya haram. Meruntuhkan Kaabah itu dosa besar. Membunuh jiwa itu juga dosa besar. Maka tingkatan kebinasaan dan penegasan kepada larangan itu lebih kuat, iaitu dilarang untuk membunuh jiwa orang yang beriman. Jadi membunuh orang dengan sengaja, maka dibalas dengan qisas. Bunuh dibalas bunuh. Ini hukum yang telah disyariatkan, yang telah ditetapkan. Bunuh dibalas bunuh. Yang keduanya adalah bunuh secara tidak sengaja. Kalau bahasa bunuh tanpa niat. Contohnya, wallahu a'lam tahu, waliyazubillah, nas'allahu al-afiyah wassalamah. Masuk hutan, bawa kawan pergi berburu. Kawan tu pergi lepas hajat. Tengok pokok bergoyang, ingatkan rusa, tembak, mati orang punya kawan. Jadi mati terbunuh secara tidak sengaja, mana tak ada qasad. Yang bunuh secara sengaja ni ada qasad, ada niat. Dia memang dengan alatnya. Kalau dia kata dia nak rempuh orang tu pakai kereta, dengan keretanya, dengan kelajuannya 100 km sejam ke,
60 pun jadi lah kot. 60 mati kot. Laju tuan-tuan. Fizikal kereta tu banding dengan badan kita ni habis. Jadi memang ada niat dia nak bunuh. Atau dengan senjata yang ada pada tangan dia. Tikam ke, pukul pakai kayu baseball ke. Ya? Ataupun dengan senjata yang lebih canggih, pakai pistol ke. Maka sabit dia, kena tangkap. Dia membunuh dengan sengaja. Maka hukumnya dalam Islam qisas. Bunuh, dibalas bunuh. Jelas? Yang kedua adalah bunuh tidak sengaja. Maka ni dikenakan diat. Atau dalam bahasa kita dipanggil pampasan. Dikenakan pampasan. Ataupun kifarah. Dikenakan bayaran tertentu di atas jenayah yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Tak sengaja terbunuh. Yang ketiga adalah bunuh yang menyerupai sengaja. Bunuh yang menyerupai sengaja. Kasat dia bukan nak bunuh. Mungkin dia nak marah je kot. Dia marah satu orang marah sangat kan. Apabila marah menguasai diri dia, maka di luar kawalan dia. Di luar akal pemikiran yang waras dia. Jadi dia nak marah tu mungkin dia bawa rotan. Jadi mungkin dia nak rotan kot. Secara ghalibnya ataupun secara adatnya, biasanya rotan ni tak membunuh. Entah macam mana dia rotan mati pula kawan tu. Jadi pembunuhan itu adalah menyerupai sengaja. Asalnya bukan nak bunuh. Niat dia, qasad dia tak ada nak bunuh. Dia cuma nak melepaskan marah dia sahaja. Tetapi qadar Allah, ketentuan Allah Ta'ala, matilah kawan tu. Maka itu dimasuk daripada contoh daripada bunuh menyerupai sengaja. Jadi yang dimaksudkan pada ayat kita adalah yang pertama lah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Yang bunuh dengan sengaja ni balasannya adalah neraka api jahannam. Api neraka jahannam. Itu adalah seburuk-buruk wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali bagi seorang Islam. Sebab tu nak bunuh orang ni tak boleh. Dalam agama disebut dalam hadis Nabi SAW, la yahillu damrum ri'ul muslim. Tidak halal darah seorang muslim tu. Tak boleh kita ambil bunuh seseorang itu dengan melainkan 3. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, as-saybuz zani. Maknanya halal darah orang yang as-saybu pada tidak perawan. Dalam bahasa lah, dari segi bahasa. Tidak perawan maknanya maksud lah, dah berkahwin. Dia berkahwin tetapi dia melakukan zina. Wah ni alhamdulillah. Kahwin dah tapi buat juga zina. Jadi tidak halal darah seorang muslim itu melainkan pada 3. Maknanya boleh bunuh dia. Iaitu dengan jalan rejam. Dalam hukum agama kita rejam lah. Orang yang telah berkahwin, yang telah melakukan melalui persetubuhan secara jalan nikah tersebut, tetapi kemudian melakukan dosa zina, maka zina ni dia boleh sabit dengan 3 cara. Zina ni boleh sabit dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan saksi. Dalam sejarah Islam tak pernah lagi seorang yang sabit salah zina kerana saksi. Payah tuan-tuan. 4 orang saksi nak tengok perbuatan zina tu. Nak tengok benda tu payah berlaku. Yang kedua adalah zina yang sabit dengan apa? Pengakuan. Ini berlaku zaman Nabi SAW. Yang ketiga dengan kehamilan. 3 ni. Yang pertama adalah saksi. Yang kedua adalah kehamilan seorang perempuan. Yang ketiga adalah dengan pengakuan dirinya sendiri. Pernah satu hari datang seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Namanya Ma'is. Dia mengaku ke depan Nabi SAW dia telah melakukan perbuatan zina. Dan dia mengulangi pengakuannya sebanyak 4 kali. Kerana apa? Nabi tak endah kat dia. Bukan senang nak jatuh hukum. Nabi tak pandang dia. Nabi tak endah kat dia. Sehingga dia mengulang-ulang sebanyak 4 kali akan perbuatan zina yang telah dilakukan oleh Ma'is. Kemudian yang seterusnya Nabi kata, apakah kamu gila? Kamu gila ke? Nabi tanya. Dia kata tidak. Kemudian dia tanya, apakah kamu telah berkahwin? Kata, ya aku telah berkahwin. Maka Nabi perintahkan kepada tugas untuk menjalankan hukuman rejam. Mati lah rejam ni. Kaedah rejam ni dia dibincang oleh ulama fiqh lah. Ini menurut pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab sedikit berbeza lah. Ada yang direjam dalam keadaan diri, ada yang direjam dalam keadaan separuh badan ditanam sampai tahap dadanya, dan kadar mana batu yang digunakan itu, dan apakah ihsan yang ada pada perjalanan hukuman tersebut. Kalau dia mengaku
Kalau dia lari setelah dibaling, direjam itu, maka dia lari, maka tak perlu kejar lagi. Kerana itu bermaksud dia telah melepaskan pengakuan dia. Maknanya dia tak mengakulah. Itu kalau dia sabit kerana pengakuan. Sebaliknya kalau memang sabit kerana ada saksi, maka di situ maka dia kena laksanakan hukuman tersebut sehingga selesai. Kena tangkap dia lah balik untuk disambung hukuman tersebut. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh secara terperinci. Jadi as-sayyibu zani, orang yang berzina ni, orang yang telah berkahwin kemudian melakukan zina, maka hukumannya bunuh, rejam. Begitu juga seorang perempuan daripada puak Ghamidiyah. Dia hamil, jumpa Nabi SAW, dia mengaku dia berzina. Kemudian Nabi serahkan kepada petugas untuk jaga wanita ni sehingga lahir anak tersebut. Dan kemudian datang balik jumpa Nabi SAW. Jadi bila jumpa Nabi SAW, dia buat pengakuan lagi. Maka tak ada jalan lain melainkan dia dikenakan hukuman rejam bagi wanita. Kerana dia telah berkahwin dan hamil. Jadi ini adalah berbentuk pembuktian melalui kehamilan dan pengakuan. Adapun secara saksi tak berlaku lagi. Sebab tu kita jangan rasa bila disebut tentang, kita belajar tentang fiqh jinayat, tentang hukum hudud, tentang hukum qisas, kita kena teliti. Dia bukan untuk menggambarkan Islam ni satu agama yang agak terkokoh gapah. Bukanlah satu ajaran yang menyebabkan kalau begini habislah masyarakat kita, tak boleh bekerja dan sebagainya. Tetapi lihat bagaimana contoh Nabi SAW. Sampai 4 kali pengakuan, Nabi tak indahkan dia. Sehingga dia mengaku sekian kali barulah dihukum. Dan begitu orang yang telah menjalani hukuman ni mulia di sisi Allah Ta'ala. Wanita yang telah direjam ni, darahnya terpecik kepada sahabat Khalid Al-Walid, menyebabkan dia telah mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada mangsa tersebut, ataupun pesalah tersebut yang melakukan rejam. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Jadi tanda mulianya Allah telah terima taubat dia. Orang yang telah menjalani dan menyerahkan jiwanya, dirinya untuk bukan senang ya, seorang yang mengaku ni untuk dihukum dengan hukuman atas kesalahan zina yang telah dilakukan. Dan Allah telah menerima taubatnya. Nabi SAW itu telah solat ke atas jenazah mereka yang telah dihukum rejam. Begitulah kedudukan seorang yang telah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan bersedia menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, dan kemudian mereka ini disolat oleh Nabi SAW. Itu kedudukan. Jadi as-sayyibu zani, perawan ataupun orang yang telah berkahwin melakukan zina, ini boleh dibunuh. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, bunuh dengan bunuh orang. Kalau bunuh maka dia balas bunuh. Dia buat muta'amidan, bunuh secara sengaja, sabit salah dia, maka dihukum bunuh, boleh darah. Wa tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, ini keluar daripada Islam, murtad. Maka itu pun ada dia punya cara dia, kaedah dia kan. Tengok murtad dia tu atas perkataan ataupun dengan perbuatan dia. Ditanya kepada dia apakah dia tahu dan faham dan sedar tentang apa yang diucapkan. Dan kemudian barulah diasingkan, diberikan tempoh beberapa hari, minta bertaubat. Sehinggalah sampai peringkatnya, maka walau dihukum bunuh. Maka ketiga-tiga hukuman ini hendaklah dijalankan oleh pemerintah sahaja. Adapun kebanyakan orang tak boleh lah. Kalau kita faham macam tu berat. Contoh duduk satu kampung, tiba-tiba dalam keluarga tu, maknanya alhamdulillah, berlaku perbuatan zina, dah kahwin. Jadi kita pun pakat-pakat di keluarga, kita hukum rejam kat dia. Pasal ikut hukum Allah. Tak boleh. Yang menjalani hukuman ini, yang menjalankan hukuman ini adalah pemerintah Islam sahaja. Pemerintah lah maksud dia. Adapun kebanyakan orang tak boleh buat benda ni. Dilarang sama sekali. Tidak boleh. Jadi hadis ini menceritakan tentang iaitu pengharaman pembunuhan jiwa, maksudnya membunuh dengan sengaja, termasuk pada perkara yang kedua, nafsu binafsi. Adapun yang melakukan zina itu adalah hukuman rejam, bunuh yang dikenakan ke atasnya, dan juga mereka yang telah keluar daripada agama Islam. Maka balasan mereka apa? Fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Allah balas dia neraka jahanam. Sifat neraka jahanam ni kegelapan, gelap neraka ni. Dan tempat azablah neraka ni. Tempat azab yang berterusan. Apabila mereka ni
hancur dagingnya, kulitnya, lalu kami hidupkan semula, tumbuh balik daging dan kulitnya. Untuk apa tu? Untuk mereka merasai akan pedihnya azab Allah Ta'ala. Nah, kalau atas dunia orang kata kalau kena api, takdirnya pada Allah mati dia, selesai tu. Tapi dalam neraka ni hancur dah. Kemudian Allah tumbuhkan balik daging, tumbuhkan balik kulit kita. Untuk apa tu? Untuk kita berterusan, maknanya untuk seseorang yang telah dihukum itu berterusan menjalani kepedihan azab Allah SWT. Nisbahnya sehari kita ni di akhirat itu 1000 tahun. Maknanya betapa lama tu, sangat pedih. Khalidan, kekal di dalamnya. Maka orang yang bunuh dengan sengaja ni, Allah campak dia dalam neraka ni, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka para ulama memurnikan pemahaman pada ayat ini, maksud kekal apa dia? Hanya kepada orang kafir sahaja. Apa maksud dia? Mereka yang membunuh dengan sengaja. Yang pertamanya, sekiranya mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah terima taubat mereka. Maka mereka tidak kekal dalam neraka Jahannam, kerana Allah telah menerima taubat mereka. Yang keduanya, sekiranya dia membenarkan, dia menghalalkan seseorang mukmin itu dibunuh, maka kufurlah dia, kerana dia telah menyalahi sesuatu yang disepakati. Maknanya kita menolak hukum Allah lah. Quran tu jelas yang telah disepakati, kemudian ditolak hukum tersebut. Itu adalah kufur, sama ada secara perkataan ataupun perbuatan. Itu maksud dia. Jadi khalidan fiha ni kepada orang kafir sahaja. Adapun orang mukmin yang melakukan kesalahan, membunuh ataupun kesalahan maksiat yang lain, sekiranya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah terima taubatnya. Kalau taubat dia Allah terima dengan taubat yang betul. Melainkan dosa apa? Syirik. Syirik yang Allah tak terima. Ini disebut. Jadi kena faham pada ayat ini, iaitu mereka yang membunuh jiwa orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam dan kekal dalamnya. Melainkan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan dia tidak menghalalkan sesuatu yang telah disepakati di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jelas? Baik. Kemudian kita melihat juga pada hadis ataupun ayat yang kedua. Kalau kita lihat bagaimana pernah satu orang, adalah hadis Nabi SAW menceritakan seorang lelaki telah membunuh 100 orang. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu dalam perjalanan pulang, mati dia. Allah perintah malaikat cabut nyawa, mati dah. Sampai masa dia. Tapi sebelum tu dia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW menyebutkan dia tempat je dalam syurga. Walaupun dia telah membunuh 100 orang. Tetapi kerana taubatnya kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kita sebutkan tadi, Ma'iz dan wanita daripada Puat Salma ataupun Ghamidia itu telah bertaubat dan bersedia menjalani hukuman Allah Ta'ala, maka Allah terima taubatnya. Dan dimuliakan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi solat ke atas jenazah orang yang telah dibunuh rejam itu. Berbanding dengan beberapa orang sahabat kita itu mengeluarkan kata-kata yang kesat kerana darah rejam itu terkena pada badan mereka. Maka ini adalah sesuatu pengajaran yang cukup besar kepada kita. Baik. Kemudian pada ayat yang kedua, kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh. Janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Yang diperintah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil kepada capai iman 30. Kemudian Allah sebut pada ayat yang berikutnya, Allah mengatakan bahawa jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil kamu. Maknanya dosa besar ni tidak akan terampun melainkan dengan jalan taubat kepada Allah Taala, melainkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan tu Allah akan ampunkan. Seperti mana kalau kita baca dalam beberapa riwayat hadis menceritakan dengan perbuatan amal soleh, wuduk kita menggugurkan dosa-dosa kita, dosa kecil lah, bukan dosa besar. Begitu juga dengan kalau kita bersalaman antara dua orang yang bersaudara sehingga mereka berpisah, itu gugur dosa mereka. Solat kita menggugurkan dosa kita. Itu maksud dia dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan istighfar kita. Adapun dosa besar, kita mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dosa besar tu
melibatkan kepada perbuatan kepada sesama manusia, kita kena minta ampun dengan manusia dulu, minta maaf, pulangkan balik hak dia dan sebagainya, barulah kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ayat yang kedua pada surah An-Nisa ayat 29 dan ayat 32. Baik. Kemudian kita membaca hadis Nabi SAW. Pada hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusuq. Membunuh orang muslim adalah kufur. Membunuh orang muslim adalah kufur. Dan mengejinya adalah perbuatan fasik. Jadi membunuh atau memerangi, termasuk qital ni perang lah. Membunuh dan memerangi orang muslim itu kufur. Kata Rasulullah SAW, wasibabuhu fusuq, dan mengejinya adalah perbuatan fasik. Maka di sini kita melihat ada satu firman Allah Ta'ala pada surah Al-Hujurat ayat 90. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau orang beriman ni, mereka ni bertembung, berperang, berbunuhan, berperang, maka fa'aslihu bainahuma. Allah perintahkan supaya damaikan di antara keduanya. Maka kita balik pada syarah para ulama muktabar tentang hadis ini. Apa yang dimaksudkan dengan kufur? Kufur yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah kufur akidah itu, bukanlah terkeluar daripada Islam. Sebab kalau kita cermati sirah Nabi SAW atau sejarah Islam sendiri pun, berlaku juga qital, peperangan di antara Islam dengan Islam. Itulah yang berlaku pada pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin, di mana tentera yang diketuai oleh Sayyidina Ali itu telah berperang dengan yang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu isteri Nabi SAW dunia akhirat. Apakah kita nak katakan berdasarkan hadis ni kufur mereka? Ya, tidak sama sekali, tuan-tuan. Begitu juga di antara Ali, tenteranya bertempur dengan Muawiyah, itu sahabat. Maka mereka adalah orang beriman. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini, mengikut syarah para ulama muktabar, kufur dimaksud sini bukanlah kufur akidahnya, tetapi kufur nikmat. Apakah nikmat yang dimaksudkan itu? Nikmat ukhuwah ataupun nikmat persaudaraan. Orang mukmin dengan orang mukmin kan bersaudara. Orang Islam dengan orang Islam itu adalah bersaudara. Maka kufur nikmat bukanlah kufur akidahnya. Kufur yang mengeluarkan seseorang daripada Islam itu bukan. Kerana apa? Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahawa seseorang muslim mukmin tidak menjadi kafir kerana dosa membunuh ataupun maksiat-maksiat lain yang dilakukan. Seorang mukmin itu tidak boleh dijatuhkan hukum kafir, keluar daripada Islam kerana maksiat dia, tak boleh. Ataupun kerana membunuh, tidak boleh, melainkan pada dosa syirik. Ataupun yang kedua, dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yang jelas, yang disepakati, yang kita sebut tadilah. Perkara ini telah qat'i, telah disepakati juga oleh para ulama tentang pengharamannya berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi. Tetapi dia menolak hukum tersebut, maka kufur dia. Dan penggunaan lafaz kufur dalam hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu qitalul muslim kufrun, adalah mubalaghah, itu berlebihan dalam memberikan ancaman. Maksud fasik pula dalam hadis tadi, iaitu keluar daripada kebenaran dan meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di sini kufrun yang dimaksud sini adalah kufur nikmat. Apa dia? Nikmat persaudaraan, nikmat orang beriman, nikmat iman. Itu maksud. Jadi larangannya adalah memerangi orang Islam, memerangi orang Islam dan membunuh jiwa orang beriman. Ya. Kemudian didatangkan hadis yang kedua, hadis Sahih Bukhari. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Urusan terawal yang dihakimi sesama manusia pada hari kiamat ialah berkaitan dengan darah. Jadi di hari akhirat nanti semua kita akan mati, kemudian dibangkitkan yaumul hasyar,
yaumul ba'ats, hari kita dibangkitkan. Akan ditanya, yaumul hisab, akan ditanya kepada kita tentang apa? Dalam hadis ini menyebutkan perkara pertama, urusan yang terawal yang dihakimi sesama manusia pada hari kiamat ialah berkaitan dengan darah. Maknanya pembunuhan jiwa. Dia membunuh seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Itu akan ditanya pada awal sekali pada hari kiamat. Kata ulama membahagikan kepada dua. Dalam ibadah yang akan ditanya, awal yang ditanya pada perkara ibadah adalah solat. Itu disebut di dalam riwayat hadis Nabi SAW. Yang keduanya berdasarkan hadis ini, yang terawal ditanya berkaitan dengan jinayat yang dilakukan. Maka itu adalah perkara berkaitan dengan pembunuhan jiwa. Pembunuhan jiwa macam mana? Yang kita sebut tadi lah. Dengan 3 tadi kan. Boleh bunuh dengan melainkan 3. Bunuh ada 3, sama ada muta'ammidan dengan sengaja atau tidak sengaja, itu hukumannya diat. Begitu juga hampir menyerupai sengaja. Dan kesemua mereka ini tempatnya kekal dan neraka, melainkan mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mereka tidak mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan atau dia menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan secara disepakati. Jadi itu jelas untuk kita faham supaya ada pemurnian ayat di sini. Kalau tidak, orang akan faham, oh kalau bunuh itu kekal ada neraka. Begitukah serupa dengan orang kafir ke? Tidak. Kerana orang mukmin itu jiwanya adalah sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempatnya dalam neraka jahanam yang sifat kita sebut tadi, azab yang berterusan. Kalau kita kat dunia ni, kita pergi kat mana tempat azab? Kat Malaysia ada tempat azab tak? Tak ada tempat azab kat Malaysia ni. Kalau pergi hospital tu, kita tengok orang merasa azab tu ada lah. Bukan dia buat jenayah, tapi dia merasai azab. Cuba pergi, saya pergi hospital HKL, lalu satu ward kritikal tu, Allah, tak sanggup tengok kan betapa azabnya kita berikan, dengan tempurung kepalanya tak ada, dengan macam-macam kan, tak sanggup tengok. Bukan sebab mereka buat salah, tidak, nak ceritanya azab seksa yang mereka tanggung tu. Kalau penjara Malaysia tak ada lah. Semalam saya kuliah kat penjara, tak ada, mana ada kan. Okey je, jalan ni hukuman macam biasa lah. Kalau kena hukum, rotan lah. Kalau kena gantung lah. Dia tak adalah seksa macam penjara kat luar negara tu kan. Macam di mana yang dihapuskan tu, Amerika Tentera. Kan, habis penjara. Kan macam mana dia seksa orang dalam. Itu pun waktu perang Iraq dulu. Macam mana tentera Amerika buat di penjara tu. Di Iraq tu tempat seksa teruk sangat dulu tu. Kita pun tak sanggup dengar cerita kan. Dia datang anjing besar lah, menjalak depan dia, gigit dia, kenalah rejatan elektriknya lah, dibogelkan lah, dimalukan lah. Itu tak ada peri kemanusiaan. Kalau kita cermat sejarah tamadun dunia pun serupa itulah. Di Pol Pot, di peperangan-peperangan yang dulu, bagaimana tengok mangsa-mangsa yang dibunuh, direndam. Kita pun kalau dengar cerita atuk moyang kita dulu zaman Jepun pun macam tu lah kan. Minum air sabun lah kan, sampai muntah-muntah dan sebagainya. Itu disalib, digantung dan sebagainya. Itu penyiksaan yang dilengar. Maka sifat neraka itu adalah lebih pedih dan berterusan. Lebih pedih dan berterusan. Waliyahzubillah. Maka awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Urusan terawal yang dihakimi sesama manusia pada hari kiamat ialah berkaitan dengan darah. Baik. Kemudian didatangkan hadis yang ketiga, iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam as-sahihain. La yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang muslim masih lagi berada dalam agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram. Ini balik juga pada huraian yang sama, iaitu seorang muslim kalau membunuh, melainkan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kemudian dia tidak mengharamkan sesuatu yang telah pasti, yang dihalalkan Allah Ta'ala, ataupun sebaliknya, maka dia diterima taubatnya Allah Ta'ala dan tidaklah termasuk sebagai golongan kafir yang kekal di dalam neraka itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi perbincangan kita selesai ni. Cabang iman ke-36, mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atas ni.
Saya. Wallahu a'lam. Tak pasti ada. Tapi kisah tersebut memang tercatatlah dalam beberapa kitab sejarah. Cuma kita nak ceritanya seorang tu walaupun mukmin, kalau dia melakukan dosa itu ada perkiraannya. Ada perkiraannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan hitung sebesar mana yang kita kerjakan. Kalau amal baik sebesar zarah pun Allah akan hitung. Maka dia akan dibalas mengikut kesalahannya. Tetapi border dia adalah sama ada dia kekal mukmin ataupun terkeluar akidah dia daripada Islam. Jadi sini dia kekal mukmin tapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Kalau dia bertaubat kepada Allah Taala maka Allah terima taubatnya. Allah alam. Itu sejarah yang panjanglah dalam peperangan dan juga kisah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar juga begitu. Dan begitulah juga pada khalifah-khalifah yang seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Nanti ke depan kita akan masuk pada bab 37. Mengharamkan dosa kemaluan dan kewajipan memelihara maruah. Ini kita tak bincang pagi ni lah. Saya pun sebenarnya nak kena ke Bangi pagi ni, insya-Allah. Jadi mengharamkan dosa kemaluan dan kewajipan memelihara maruah. Ini berkaitan dengan satu anggota yang Allah bagi pinjam, namanya anggota furuj, kemaluan. Jadi Allah perintahkan wala taqrabuz zina, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Maknanya zina pun nak hampiri zina pun jangan. Sebab tu di zina ni datang mana? Sebahagian dalam Quran kata jaga pandangan mata. Itu jelas. Daripada zina tu, daripada pandangan mata. Tundukkan pandangan mata. Sebab tu syair Arab kata apa? Berlakunya perbuatan zina ni mula daripada nazarah. Nazarah tu. Mula tengok, kemudian fabtisamun, dah tengok, dah pandang, kemudian senyum. Lepas tu fassalamun, kemudian dah senyum, bagi salam ataupun salam pengenalan, kan? Kemudian fakalam, kemudian bercakap. Kemudian dia fawaid ataupun mengikat janji. Berjumpa kat mana? Padiqa, kemudian berjumpa. Itulah turutan. Mula daripada mata, kemudian turunlah dengan percakapan, perjanjian, jumpa dan sebagainya. Akhirnya waliyazubillah, minta Allah SWT lindung kepada kita, keluarga kita, zuriat kita daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menghampiri perbuatan zina. Dan insya-Allah kita akan huraikan pada kuliah kita yang akan datang pada muka surat 68, iaitu cabang iman yang ke-37, termasuk daripada 77 cabang iman yang dihimpunkan oleh pengarang kitab kita, iaitu Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi.